Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah di hari ke-8 Ramadan. Pernahkah Anda merasai kemanisan iman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan merupakan bulan istimewa dan bulan anugerah Allah khusus kepada umat Muhammad. Umat ini yang rata-ratanya berumur pendek dan kurang dari 100 tahun telah diberikan kelebihan oleh Allah menerusi bulan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Walaupun umur yang pendek, tapi amalan yang dilakukan itu boleh menyamai mereka yang berumur panjang. Gandaan demi gandaan pahala yang Allah tawarkan di dalam bulan ini hanya dapat dikecapi oleh mereka yang merasai nikmat kemanisan iman. Apakah contoh kemanisan iman? Seorang pemain bola sepak boleh berlari tidak henti selama 90 minit. Seorang penerbang basikal boleh mengayuh basikal pada hujung minggu sejauh 10 km pergi dan 10 km balik. Suatu tempoh masa dan jarak yang jauh. Biarpun susah, tetapi apabila hati sudah suka, kesemua itu dianggap enteng sahaja. Malangnya salat fardu yang hanya 5 minit sahaja dianggap berat dan jarak antara rumah dengan surau hanya 100 meter dianggap terlalu jauh. Saudara pendengar sekalian, kemanisan Ramadan dapat dikecapi apabila amalan puasa itu dihayati. Bukan semata-mata puasa itu dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi puasa yang benar-benar cuba mengekang hawa nafsu agar tunduk pada tuntutan iman dan takwa. Kemanisan sesuatu perkara itu dirasai apabila sesuatu perkara itu berjaya dilakukan setelah pelbagai cabaran ditempuhi. Sebagai contoh, berusaha untuk memastikan setiap kali solat fardu didirikan secara berjamaah. Ia adalah sukar kerana terdapat pelbagai cabaran yang boleh menghalang kita bersolat jamaah. Tetapi ia boleh diperolehi dengan usaha dan kesungguhan. Sekiranya kita dapat memenuhinya dengan susah payah, kita akan berasa suatu kemanisan dalam beribadah. Ia merupakan tanda kasih dan sayangnya seorang itu kepada Allah dan Rasul. Sanggup bersusah dan berkorban untuk agama. Kemanisan iman bukan perkara yang boleh dibuat-buat, tetapi ia perlu diusahakan dari masa ke masa kerana ia merupakan puncak tertinggi yang perlu dicapai oleh seorang Muslim. Ia tidak dapat dirasai dengan lidah, tetapi menerusi perasaan suka dan kasih yang Allah campakkan ke dalam hati hamba-Nya. Ia merupakan kelazatan dalam mengerjakan ibadah dan melaksanakan gerak kerja Islam. Biarpun susah, biarpun badai melanda, biarpun menerima cacian dan sebagainya, tetapi hati tetap suka dan redha. Ia adalah hasil tarbiyah yang terpaksa, yang terpasak kukuh dan latihan kerohanian yang tinggi. Justru kemanisan ini adalah kekurniaan yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang terpilih apabila mengutamakan Allah dan Rasul-Nya lebih dari yang lain. Saudara pendengar yang dihormati, sesuatu yang susah itu apabila dilakukan dengan hati yang ikhlas dan tabah, kita akan menikmati hasilnya yang manis. Kesusahan seorang ibu bertarung nyawa untuk melahirkan anak, tetapi kesemua keperitan itu hilang setelah dia menyusukan anaknya buat kali pertama. Begitu juga dengan kesusahan seorang pelajar yang berjaya mendapat kejayaan di dalam peperiksaan, tetapi setelah mendapat keputusan peperiksaan yang cemerlang, terasa berapa tahun usahanya itu dirasai dengan gembira. Susah itu berat. Ya, memang susah itu berat untuk melakukan kerja-kerja Islam kerana ia merupakan perkara yang tidak digemari oleh nafsu. Nafsu itulah yang merasa amalan agama itu berat, walaupun sebenarnya ringan saja dan mudah saja. Cumanya apabila tidak biasa, itu yang menjadikan ia berat. Seperti mana pemain bola yang tidak keletihan, biarpun berlari selama 90 minit kerana
kerana latihan yang berterusan. Kita perlu melatih nafsu kita menjadi orang yang hebat agar kita akan memperoleh kemanisan iman. Marilah kita mencari peluang keemasan untuk melakukan amalan di mana digandakan pahala amalannya dalam bulan ini. Inilah sifat mukmin sejati yang tidak mensia-siakan peluang yang ada dengan membuat perkara yang tidak berfaedah. Ikhlaskanlah niat, bulatkan tekad, kuatkan keazaman, kukuhkan komitmen untuk Islam, tambahkan ilmu dan pengetahuan Islam, perjuangkan Islam tentang segala kezaliman. Pastikan cabaran akan mula datang, tentangan akan berlaku. Dari situ kemanisan iman akan datang. Buatlah bekalan dengan ibadah yang banyak kepada Allah. Marilah kita menyahut seruan Allah di dalam bulan ini dengan firman-Nya, wahai orang yang ingin melakukan kebajikan, marilah wahai orang yang ingin wahai orang yang ingin melakukan kejahatan, berhentilah. Orang yang mempunyai penglihatan dengan mata hati akan menyadari seruan Allah itu, manakala orang yang buta mata hatinya, seruan itu tidak bermakna baginya. Pada hari ini, ramai umat Islam yang kurang mengambil ibrah dari sunnah Ramadan yang dilalui Nabi Muhammad. Siapakah kita untuk menjauhkan diri dengan tidak beribadah kepada Allah? Oleh itu, kalau kita merasakan masih belum banyak melakukan kebaikan, mulailah kita berusaha menambah pahala dengan melakukan pelbagai amalan kebajikan. Ramadan merupakan bulan untuk membuat bekalan. Rebutlah peluang sementara umur masih ada. Rasulullah telah bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fil nar. Maksudnya 3 perkara. Siapa yang memperolehinya akan mendapat kemanisan iman. Pertama, ia mengasihi seorang hanyalah kerana Allah. Kedua, ia mengasihi Allah dan Rasulnya melebihi dari kasih kepada yang lain. Ketiga, ia benci kembali kepada kekufuran seperti mana ia benci dihumban ke dalam api neraka. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.